Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel terkini sahabat semua. Saya percaya ini adalah satu perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Terapakah titah daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Dewan Rakyat yang dikatakan akan bermula esok ataupun pada 27 hari bulan ini. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita lihat sedikit ulasan ya, apakah yang akan berlaku mungkin titah kepada Agung di dalam sesi yang akan datang ini. Jadi Agung akan bertitah kepada ahli parlimen dalam sesi ini. Ini adalah julung kalinya ya, Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 akan memberikan titah baginda untuk sesi parlimen yang ke-15 penggal ketiga pada hari Isnin esok ya, confirm esok 26 Februari bakal menyaksikan titah pertama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ini adalah sesi pertama yang akan menyaksikan Sultan Ibrahim bertitah kepada badan legislatif. Berdasarkan kalender di laman web Parlimen, sesi ini akan berlangsung selama 19 hari. Bermula 27 Februari ya, selepas esok titah daripada Baginda Yang di-Pertuan Agong hingga 7 Mac dan diikuti oleh sesi penggulungan oleh kementerian selama 4 hari bermula daripada 11 Mac. Dan sesi ini juga akan menyaksikan pembentangan rang undang-undang seperti pindahan kepada Aktah Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 dan juga RUU untuk pembentukan sebuah badan kawalan sempadan. Badan Kawalan Sempadan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023 ialah sebahagian daripada usaha untuk memperkukuhkan pertahanan dan kesiapsiagaan keselamatan negara. Itu antara pengumuman ya ataupun rang undang-undang yang bakal dibentangkan. Jadi dalam masa yang sama juga sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan kenyataan terkini ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Ya, Datuk Seri mengatakan jangan jadikan kejatuhan RM sepak terajang politik. Ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang sahabat-sahabat semua. Tidak habis-habis mempermainkan isu ringgit ini jatuh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya, Datuk Seri berkata, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya isu kejatuhan nilai ringgit ketika ini tidak dijadikan sepak terajang politik. Boleh dibualkan, dikritik, tapi untuk dijadikan isu politik itu sudah melampau sahabat semua. Sebab itu kita cari jalan untuk perbaiki dan jangan dijadikan ini sebagai sepak terajang politik, katanya ketika berucap pada majlis perasmian Restu Global Quranic Art Festival Gaya Hidup Islam di Putrajaya. Semalam Perdana Menteri menegaskan situasi ekonomi negara hari ini tidak boleh disamakan dengan krisis kewangan 1998. Memandangkan kedudukan negara ketika ini jauh lebih baik meskipun kemelesetan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Serikat USD. Dalam tahun 1998 katanya selain kejatuhan ringgit, kadar inflasi dan pengangguran adalah tinggi selain tiada pelaburan asing masuk dalam negara. Berbeza ketika ini katanya ia dilihat secara keseluruhan ya, Malaysia secara kurangnya mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Kadar inflasi terus menurun dan kadar pengangguran turut berkurangan. Malah pertumbuhan ekonomi adalah berdaya tahan sama seperti negara jiran. Anwar juga yakin pelabur masih mempunyai keyakinan terhadap ekonomi negara dan disebabkan itu jumlah pelaburan paling tinggi direkodkan dalam sejarah negara. Inflasi menurun katanya dan kadar pengangguran menurun. Pertumbuhan dapat kita pertahankan walaupun dalam keadaan dunia lembab dari segi ekonomi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jelas Datuk Seri lagi, peningkatan mata wang dolar Amerika Serikat berbanding nilai ringgit tidak seharusnya menjadi ketakutan memandangkan kerajaan menggunakan ringgit dalam perdagangan seperti dalam dagangan China, Thailand dan juga Indonesia. Jadi kalau kita guna ringgit, isu dolar tak ada kesan katanya. Kita bimbang kalau ringgit jatuh kemudian inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi terbantut, pelaburan tidak datang katanya. Itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri itu sebenarnya adalah satu yang saya lihat ya adalah satu yang masuk akal sahabat-sahabat semua. Di saat kejatuhan nilai ringgit ini sebenarnya
ramai ya penganalisis politik menyatakan karena ada dua sumber. Ya, yang pertamanya karena lembatnya ekonomi dagangan di negara China. Kita tahu negara China ini salah satu pesaing hebat ya kepada Amerika Serikat, dan disebabkan kelembapan itu ya menyebabkan nilai ringgit itu merundum ataupun jatuh seperti itu. Dan antara sebab yang kedua adalah antaranya karena USD ataupun Amerika Serikat menaikkan sahabat-sahabat semua, menaikkan OPR mereka untuk menstabilkan nilai mereka. Dan karena itu kita lihat ya ini memberi kesan juga kepada kerajaan, kepada nilai ringgit sahabat-sahabat semua. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dengan kejatuhan nilai ringgit ini, sebenarnya pentadbiran kita sekarang ini mampu ya untuk mencapai prestasi yang baik. Antaranya yang pertama, nilai ekspor naik ya, nilai ekspor kita naik, itu tidak boleh dipertikaikan, dan perkara ini tidak pernah disebut oleh pihak pembangkang, walau-walautir, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga saibut rupa daripada Perikatan Nasional. FDI pelaburan naik dalam dalam sejarah yang terbesar dalam negara kita bukan setakat ini ya, tahun lalu, tahun 2023, setahun kerajaan memerintah ya mencatat jumlah FDI yang diluluskan yang paling tinggi dalam sejarah, RM 329.5 juta ringgit ya. Kalau saya tidak silap sahabat semua, itu nilainya. Ya, FDI masuk, maksudnya pelabur ada keyakinan kepada negara kita. Tapi dimainkan oleh pihak pembangkang seolah-olah kerajaan kita ini ya pelabur-pelaburnya lari, takut. Yang karena takut itu adalah karena kerajaan ini pembangkang ini asik-asik untuk menjatuhkan kerajaan. Kalau mereka berterusan untuk melakukan perkara ini, para pelabur akan berpikir, benarkah kerajaan ini akan runtuh, benarkah kerajaan ini tidak stabil, dan sebagainya. Hakikatnya kerajaan ini stabil. 2/3 sokongan ahli parlimen sahabat semua. Saham KLSI menaik, pengangguran juga turun sahabat-sahabat semua. Telah pun dinyatakan pengangguran kita semakin berkurangan ketimbang ketika kerajaan Perikatan Nasional. Tapi mereka tidak sebut pun perkara ini. Inflasi, ini yang paling besar sahabat semua. Di seluruh dunia, dengan keadaan ekonomi yang merundum, bukan negara kita saja, inflasi mereka begitu tinggi sekali. Ada yang 4.5, 5.0 dan sebagainya. Tetapi ya 4 itu sebenarnya sama ketika kerajaan Perikatan Nasional ya kadar inflasinya. Tapi hari ini sahabat semua, realiti ini tidak boleh kita ketepikan, tidak boleh kita pandang sebelah mata. Mungkin pihak pembangkang tidak melihatnya, tetapi inilah realitinya. Inflasi turun sahabat-sahabat semua 1.9% sahaja. Ya, 1.9% saja. Ya, walaupun ada yang mengatakan ya inflasi turun tapi kadar harga naik, harga mahal dan sebagainya. Itu karena kita harus menyelesaikan isu gaji seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, YB Rafizi. Kita harus laksanakan gaji progresif. Sudah beberapa puluhan tahun gaji penjabat awam, gaji swasta, sektor swasta tidak dinaikkan. Tapi hari ini kerajaan mengambil langkah berani untuk melaksanakan gaji progresif untuk sektor swasta dan juga untuk sektor kerajaan sahabat-sahabat semua. Harga minyak masak turun ya, RM20 lebih, 26. Kalau semasa kerajaan Perikatan Nasional berapa harganya sahabat semua? Ya, mau beli minyak masak pun takut. Mau guna minyak tanah tak boleh, nanti mati. Jadi harga ayam ini sekarang pun walaupun sudah diapungkan, ada yang RM7.85, ada RM8, ada RM9 ketimbang kerajaan Perikatan Nasional. Yang mereka katakan macam musang berjanggut. Kamu tahu siapa musang berjanggut? Mengatakan kerajaan ini gagal. Harga sekarang ini terlalu mahal. Sedangkan hakikatnya sahabat semua, harga itu diwarisi daripada semasa kerajaan Perikatan Nasional. Dan sekarang ini kerajaan sedang sedaya upaya untuk ya menyelesaikan isu harga mahal ini. Harga ayam turun, harga bawang turun, harga internet turun, bekalan telur cukup. Ini telur nih sahabat semua.
Menteri-menteri Perikatan Nasional telur pun entah kemana hilang, sahabat-sahabat semua. Tidak tahu, tapi dengan usaha yang padu dilakukan oleh Datuk Seri Mat Sabu, kita boleh nampak bekalan telur saudara semakin boleh dijumpai di pasaran dan sebagainya. Bekalan minyak paket cukup, OPR kita kekal. Dan OPR kekal ini yang saya katakan awal tadi ya. Apabila Amerika Serikat menaikkan OPR mereka, dan sekaligus ini akan memberikan kesan kepada nilai ringgit. Bukan saya kepada nilai ringgit, tapi nilai ringgit negara-negara yang lain. Tapi kenapa kerajaan hari ini ya bukan siap kerajaan tapi bank negara kita mengambil keputusan untuk mengekalkan OPR? Sebab apa yang dipentingkan oleh kerajaan maupun bank hari ini adalah demi rakyat. Kalau OPR itu dinaikkan sekaligus seperti mana yang berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional, ada 3 ke 4 kali kalau saya tidak silap dinaikkan OPR, apa yang berlaku? Daripada 800 ya, saya ada satu kereta harus. Ya, apabila pertama kalinya naik ya, harganya sebelum itu 800 lebih, kali pertama naik jadi 800 20 ringgit kalau saya tidak silap lah itu pikiran, dan akhirnya sahabat semua naik sehingga 900 ya, hampir 100 ringgit kenaikan bayaran apabila OPR itu dinaikkan, dan loan-loan yang lain juga turut naik. Jadi kerajaan hari ini dan juga menggesa supaya Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR ini, walaupun hakikatnya akan menjatuhkan nilai ringgit itu, tapi apa yang penting adalah demi rakyat. Kerajaan menanggung ya, demi rakyat yang tidak mau untuk bayaran melambung tinggi dan sebagainya. Ya, kerajaan ya mengekalkan OPR yang ada pada hari ini. Jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua bahwa kerajaan hari ini lebih prihatin kepada rakyat, lebih cakna kepada rakyat ketimbang dengan kerajaan sebelum ini yang hanya pandai. Saya masih ingat mereka menubuhkan satu pasukan jihad inflasi. Jihad inflasi sampai mereka tumbang, sampai mereka jatuh, kerajaan bertukar, inflasinya tidak berganjak 4.5. Maafkan saya kalau silap, tapi sekadar itulah 4.5 atau 5. Dan akhirnya selepas setahun kerajaan perpaduan, inflasinya 1.9% sahabat semua. Ini realiti yang tidak dinyatakan, tidak diwar-warkan oleh pihak pembangkang. Apa yang mereka war-warkan seperti mana nilai ringgit yang dijadikan isu di sepak terajang politiknya di sana. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, kita kena jujur ya dalam kita membuat penilaian. Ya, jangan hanya terikut dengan hasutan, kebencian ya yang dibuat oleh geng-geng walaun-walauntit, geng-geng tebuk atap ini, geng-geng apalagi nih, geng cyber trooper daripada Perikatan Nasional ini yang akan memusingkan segala fakta sahabat-sahabat semua. Demi kepentingan apa? Politik sempit yang diamalkan oleh mereka, politik perkauman yang diamalkan oleh mereka. Jadi sahabat semua, fikirkan. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkang 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.